Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kuasa menasihatkan Yang di-Pertuan Agong bagi membubarkan Parlimen dalam situasi biasa bukan hanya terletak di tangan Perdana Menteri secara individu tetapi secara kolektif melalui persetujuan Kabinet. Pakar Perlembagaan, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof berkata, kerana sistem pentadbiran negara berteraskan keputusan mengikut konsep kebertanggungjawatan bersama, iaitu apa yang dilakukan seorang menteri dan Perdana Menteri itu sebenarnya adalah tindakan seluruh Kabinet secara kolektif. Katanya, berdasarkan perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, pembubaran Parlimen dilaksanakan dan dijalankan Yang di-Pertuan Agong. Dalam kefahaman biasa perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan nasihat sebagaimana termaktub dalam Fasal 1 Perkara 40, yang mana nasihat itu berdasarkan kepada kuasa yang ada pada Jemaah Menteri atau seorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am menteri, iaitu biasanya Perdana Menteri. Dalam hal ini, nasihat itu boleh datang daripada seorang Perdana Menteri yang bertindak bagi pihak Jemaah Menteri kerana dalam sistem pentadbiran negara berteraskan kepada konsep kebertanggungjawaban bersama, bermakna apa yang dilakukan seorang Perdana Menteri itu sebenarnya tindakan seluruh Kabinet secara kolektif. Katanya kepada BH, mengulas mengenai nasihat perlu diambil Yang di-Pertuan Agong jika berlaku pembubaran Parlimen. Media hari ini melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan, sekarang bukan masa sesuai untuk melaksanakan pilihan raya umum ke-15 PRU15 ketika negara berhadapan pelbagai isu seperti kos kenaikan sara hidup dan kadar inflasi. PRU15 mesti diadakan selewat-lewatnya pada pertengahan September 2023, iaitu dalam tempoh 60 hari selepas penggal Parlimen kini terbubar secara automatik pada 16 Julai tahun depan. Semalam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata keputusan sama ada untuk membubarkan Parlimen terletak pada Jemaah Menteri. Hanya Kabinet boleh membubarkan Parlimen, bukannya Perdana Menteri, katanya. Muhammad Fatih berkata berdasarkan prinsip kebertanggungjawaban bersama itu, kuasa memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong adalah kuasa Kabinet keseluruhan, bukan kuasa Perdana Menteri secara individu. Namun, katanya, dalam situasi apabila berlaku kehilangan sokongan di Dewan Rakyat, Perdana Menteri boleh meminta Yang di-Pertuan Agong membubarkan Parlimen itu secara individu. Dalam situasi kehilangan sokongan majoriti, ia agak berbeza, yang mana Yang di-Pertuan Agong mengikut atau menerima nasihat yang dibuat Perdana Menteri, katanya. Mengulas lanjut, beliau berkata berdasarkan perkara 55 dan perkara 40 berhubung pembubaran Parlimen, apabila dalam keadaan biasa, kuasa menasihat itu terletak kepada Jemaah Menteri. Justru, Perdana Menteri secara individu tidak boleh bertindak sendiri walaupun menerima tekanan daripada parti sendiri. Misalnya, UMNO sebagai parti politik tidak boleh memberikan tekanan kepada Jemaah Menteri untuk menentukan hala tuju dan menentukan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong dalam hal pembubaran Parlimen. Jika UMNO mendesak Perdana Menteri atau memberikan satu keputusan supaya menasihatkan Yang di-Pertuan Agong membubarkan Parlimen, ia bukan satu tindakan yang mempunyai kesan, katanya lagi.